Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Irina Frizana akan mewakili kumpulan 9 untuk membentangkan dasar sintaksis dan linguistik terapan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Khairin Kristina, Nur Aina Nadira, Nur Hazira dan Nurul Azra Ibdina. Saya akan mulakan dengan pengenalan. Latar belakang kajian kami ialah sintaksis dikatakan salah satu sebahagian atau cabang daripada yang membicara silab-belok frasa, klausa, ayat dan wacana. Sintaksis sebenarnya merupakan sebahagian daripada ilmu linguistik yang menjelaskan unsur-unsur itu sama ada daripada aspek fungsi atau hubungan makna. Sintaksis merupakan cabang ilmu yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau kontraksi ayat. Sintaksis juga merupakan bidang yang mengkaji hukum atau rumus tata bahasa yang meliputi kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan untuk menyusun semula dalam sesuatu bahasa. Linguistik terapan merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan bahasa. Menurut Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir, ilmu linguistik terapan digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, mengkaji kaedah mengajar bahasa, menguji kemahiran bahasa, membentuk bahan mengajar, mencari satu sistem yang baik untuk mengajar kanak-kanak membaca unsur-unsur linguistik. Objektif kajian kami pula adalah untuk menerangkan dan menghuraikan definisi sintaksis dan dasar sintaksis. Yang kedua, menganalisis satuan sintaksis dan jenis ayat. Yang akhir sekali, mengenal pasti linguistik terapan serta kegunaannya. Dan batasan kajian. Kami menggunakan kaedah analisis teks dan kandungan serta kaedah rujukan laman sesawang. Batasan kajian pula, kajian ini dibataskan kepada tajuk sintaksis iaitu merangkumi bahagian dasar sintaksis, satuan sintaksis dan 7 jenis ayat. Kajian ini juga membataskan tajuk linguistik terapan dan 5 kaedah pengajaran. Seterusnya ialah definisi konsep. Saya akan mulakan dengan linguistik terapan. Linguistik terapan merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan penerapan atau penggunaan bahasa. Digunakan untuk mengkaji bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa, mengkaji kaedah mengajar bahasa, menguji kemahiran bahasa dan membentuk bahan mengajar. Seterusnya ialah sintaksis. Menurut Abdullah Hassan, sintaksis merupakan bidang linguistik yang mengkaji binaan ayat iaitu bagaimana kata disusun menjadi frasa dan bagaimana frasa disusun menjadi ayat. Kita akan pergi ke dasar sintaksis. Yang pertama ialah alat sintaksis. Menurut Abdul Chani, sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tentang kata dan ujaran dalam sebuah perkataan. Terdapat 4 alat sintaksis. Yang pertama ialah susunan kata. Susunan kata bermaksud kedudukan satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam binaan sintaksis. Perubahan susunan perkataan dalam sesuatu binaan boleh menyebabkan binaan itu berubah makna. Yang kedua ialah bentuk kata. Menurut Nik Safiah Karim, bentuk kata ialah rupa unit tata bahasa sama ada dalam bentuk tunggal iaitu kata yang tidak mengalami sebarang proses morfologi atau kata-kata dalam bentuk tertentu yang terhasil daripada proses morfologi seperti proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Bentuk kata dapat dibahagikan kepada 4 iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Yang ketiga ialah intonasi. Intonasi menyatakan bahawa dalam bahasa tulisan, tanda baca mempunyai peranan yang sangat penting. Klausa yang terdiri daripada perkataan yang sama dan dalam susunan yang sama boleh mempunyai makna yang berbeza dan bergantung kepada tanda baca yang diberikan. Contohnya, Universiti Putra Malaysia merupakan perkataan yang disebut dengan intonasi yang menurun. Universiti Putra Malaysia pula menunjukkan bentuk pertanyaan yang disebut dengan intonasi naik. Yang terakhir adalah penyambungan. Alat sintaksis penyambungan berfungsi untuk menyambungkan satu konstituen ke konstituen yang lain atau boleh dipanggil sebagai kata hubung. Kata hubung ialah kata tugas yang menghubungkan 2 unit bahasa yang sama iaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa serta 2 atau lebih binaan ayat bagi membentuk ayat majmuk. Terdapat 5 bentuk kata hubung iaitu bentuk tunggal, terbitan, majmuk dan berpasangan. Seterusnya adalah fungsi sintaksis. Fungsi pertama ialah subjek. Subjek mempunyai peranan utama dalam ayat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek biasanya ditandakan dengan huruf F untuk memudahkan pengenalpastian subjek dalam ayat. Seterusnya ialah predikat. Predikat ialah unsur yang tidak kurang pentingnya dalam sesuatu ayat.
Predikat mempunyai fungsi penting dalam ayat iaitu sebagai unsur inti ayat. Predikat boleh dikenal pasti dalam bentuk kata kerja, kata adjektif, angka, frasa kerja, frasa nama, frasa adjektif hingga frasa nombor. Dalam ayat biasa, predikat ditandai dengan menggunakan P. Predikat ada pada bahagian yang berfungsi untuk menerangkan perkara utama ayat tersebut. Secara amnya, predikat ditulis selepas subjek. Seterusnya ialah objek. Objek ditulis setelah predikat. Objek merupakan unsur yang dapat ditulis atau tidak dalam ayat. Walau bagaimanapun, dalam ayat transitif objek mesti ditulis. Objek boleh menjadi perkataan atau frasa nama. Objek boleh ditafsirkan sebagai sesuatu yang tertakluk kepada tindakan oleh subjek. Objek tulisan biasanya ditulis dengan huruf O. Objek boleh menggantikan kedudukan subjek sekiranya ayat aktif transitif dijadikan ayat pasif. Seterusnya ialah pelengkap. Pelengkap ialah unsur ayat yang mempunyai fungsi untuk melengkapkan maklumat dan sebagai pelengkap objek. Pelengkap biasanya mempunyai fungsi yang serupa dengan objek kerana kedua-duanya ialah perkataan atau frasa nama. Komplement juga biasanya ditulis selepas predikat. Walau bagaimanapun, satu perkara yang membezakan kedua-duanya ialah sekiranya ayat aktif transitif ditukar kepada ayat pasif, pelengkapnya tidak boleh digunakan sebagai subjek seperti objek. Seterusnya ialah keterangan. Keterangan biasanya ditulis dengan ket, iaitu unsur dalam ayat yang berfungsi memberi maklumat tentang masa, tempat, suasana dan sebagainya. Unsur keterangan boleh ditafsirkan sebagai unsur tambahan, antaranya keterangan tempat, masa, alat, kaedah, pengiring, perbandingan, sebab, akibat, keadaan, prasangka dan atribut. Seterusnya ialah satuan sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya serta penyusunan sehingga menjadi suatu ujaran. Bidang sintaksis menjalankan kajian peraturan atau rumus tata bahasa di sebalik kaedah penggabungan dan susun mengikut perkataan atau frasa yang membentuk sesuatu perkataan. Sintaksis dibahagikan kepada 4 iaitu kata, frasa, klausa dan ayat. Kita akan mulakan dengan kata. Kata dalam bentuk morfologi kata ialah unit terbesar, tetapi dalam sintaksis, kata adalah unit kecil yang hierarkinya merupakan sebahagian daripada unit sintaksis yang lebih besar yang dibentuk oleh frasa. Kata dalam satuan kecil yang berperanan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis dan perangkai penyatuan sintaksis dalam pembentukan satuan-satuan sintaksis. Kata terbahagi kepada 2 iaitu kata penuh dan kata tugas. Sebagai contoh, kata penuh mengalami proses morfologi seperti kata bunga diberikan imbuhan akhiran an serta terhasilnya sebagai bunga-bungaan. Kata tugas merupakan kata yang dikategorikan dalam preposisi dan konjungsi seperti kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pascakata. Seterusnya ialah leksikon. Struktur tata bahasa yang mempunyai maklumat berbentuk idea dikenali sebagai struktur semantik. Mengumpul maklumat tata bahasa untuk menghasilkan ayat yang gramatis sahaja. Leksikon terletak di bahagian paling bawah dalam rajah pohon sebagai rumus. Seterusnya ialah frasa. Frasa adalah unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi 2 patah perkataan atau satu patah perkataan yang boleh diperluaskan menjadi beberapa perkataan atau lebih. Frasa mempunyai perbezaan dengan klausa itu, frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Frasa terdiri daripada 2 bentuk iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Seterusnya ialah frasa nama. Frasa nama adalah frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Unsur intinya dihasilkan secara bersendirian seperti satu patah perkataan yang diikuti oleh penerang unsur inti tersebut. Frasa endosentrik mengandungi satu unsur serta unsur inti mewakili keseluruhan frasa tersebut. Frasa nama, frasa kerja dan frasa sendi adalah berbentuk frasa endosentrik. Contohnya, sepasang baju Melayu hitam. Frasa nama, inti frasa ialah baju Melayu yang merupakan jenis kata nama. Frasa nama exosentrik ialah frasa sendi nama seperti ke perpustakaan, di rumah yang tidak mempunyai unsur inti. Frasa nama sinonim pula ialah tubuh badan dan anak pinak.
Frasa nama antonim lah laki perempuan dan suami isteri. Frasa kerja. Frasa kerja merupakan perkataan yang dapat menjelaskan perbuatan sama ada dalam bentuk pergerakan maupun bukan pergerakan oleh manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak. Sebagai contoh, bayi itu menangis teresak-esak. Bayi itu menangis. Dalam contoh tersebut, perkataan menangis merupakan kata kerja inti. Seterusnya ialah frasa adjektif. Frasa adjektif adalah susunan perkataan yang terhasilnya daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat ataupun kata adjektif sebagai kata intinya. Frasa adjektif terdiri daripada beberapa jenis seperti perbandingan, kiasan, sinonim dan antonim. Frasa sendi. Frasa sendi adalah satu binaan dalam ayat yang mempunyai kata sendi nama dan frasa nama yang menjadikan sebagai pelengkap kepada sendi nama. Contohnya di, ke dan bagi. Frasa adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama. Contohnya, Amirah bertolak ke Melaka pada petang esok, iaitu adverba waktu. Yang kedua ialah Saleh menolak kursi roda yang usang itu. Itulah adverba cara. Seterusnya ialah klausa. Klausa ialah satu unit gabungan perkataan yang terdiri dalam bentuk rangkai kata subjek dan predikat serta unsur kepada ayat. Klausa bebas contohnya Aiman rajin. Klausa tak bebas pula adalah kerana dia tidak sihat. Seterusnya ialah ayat. Ayat merupakan unit pengucapan paling tinggi dalam susunan tata bahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Contoh ayat, rumah kampung itu terletak di tepi sawah. Analisis ayatnya pula ialah subjek, predikat, pelaku, perbuatan ataupun objek, frasa nama kepada frasa kerja predikat. Struktur ayat. Struktur ayat yang mengandungi topik iaitu subjek dan perluasan perkaitan topik tersebut iaitu predikat. Contohnya, rumah terletak di atas bukit itu milik seorang arkitek yang termuka. Ini adalah ayat gramatis. Untuk contoh ayat tidak gramatis pula ialah di atas bukit itu terletak rumah milik seorang arkitek yang terkemuka. Inilah unsur ayat. Unsur ayat adalah satu kata akan bergabung dengan kata lain jika kata itu dapat membentuk unsur baharu yang bermakna. Contohnya Ali rajin. Ali dan rajin. Unsur kata yang berfungsi sebagai unsur dalam struktur ayat dinamakan frasa. Rumus struktur. Rumus struktur frasa merupakan komponen dasar yang menghasilkan deskripsi, struktur dan seterusnya menghasilkan dalam bentuk ayat dasar atau ayat inti. Contoh yang dapat dikemukakan seperti ialah frasa nama terdiri daripada kata nama dan boleh diikuti dengan kata adjektif dan keterangan tunjuk. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja dan boleh diikuti dengan frasa nama dan frasa sendi nama. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama dan boleh diikuti oleh frasa nama. Selanjutnya ialah proses sintaksis. Proses yang pertama adalah pemindahan. Proses memindahkan sesuatu, unsur kata atau frasa ke suatu posisi yang baru dalam ayat. Proses mengubah kedudukan serta struktur asal kepada kedudukan dan struktur lain dalam ayat baharu. Proses pemindahan ini tidak mengubah makna asal ayat. Tujuan pemindahan adalah untuk memberi fokus terhadap bahagian yang dipindahkan. Proses kedua ialah proses perluasan. Perluasan adalah proses meluaskan ayat dengan cara menambah unsur baharu ke dalam binaan ayat bagi menambah maklumat. Proses pemasukan atau penambahan ayat baru kepada ayat yang sedia ada. Berlaku pada subjek atau predikat tunggal atau ayat majmuk. Yang ketiga ialah proses penghilangan. Proses yang berlaku pada struktur ayat yang menyebabkan tidak ucapkan unsur tertentu dalam binaan ayat tersebut. Tujuan utama berlaku adalah untuk mengelakkan pengulangan unsur yang sama. Walaupun berlaku penghilangan, ayat tersebut masih menepati peraturan tata bahasa serta difahami dengan tepat oleh pengguna bahasa. Ayat gabungan. Ayat gabungan adalah ayat yang menggunakan kata hubung untuk menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan menjadi satu ayat. Berlaku dalam bentuk subjek atau predikat. Seterusnya ialah ayat pancangan. Ayat pancangan adalah ayat yang terbina daripada gabungan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat yang lain.
Ayat kecil akan dipancangkan ke dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk. Ayat pancangan boleh dibahagi kepada 3, iaitu ayat pancangan komplement, ayat pancangan relatif, ayat pancangan keterangan. Seterusnya ialah kita akan pergi ke jenis ayat. Ayat merupakan satu perkataan atau lebih serangkai perkataan yang merupakan kesatuan yang membawa maksud. Unit tata bahasa yang terbentuk daripada unsur frasa, klausa dan kata serta terdiri daripada beberapa unit kecil rangka kata yang bermakna. Yang pertama ialah ayat selapis. Ayat selapis adalah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat sahaja. Ayat selapis juga dikenali sebagai ayat tunggal. Boleh terbentuk dengan cara susunan biasa atau songsang. Ayat selapis terdiri daripada satu klausa dan boleh diperluas dengan menambah klausa. Yang kedua ialah ayat berlapis. Ayat yang terdiri daripada klausa bebas dan klausa tak bebas. Boleh mempunyai lebih daripada satu klausa tak bebas. Klausa tak bebas boleh hadir secara berasingan atau dipisahkan dengan klausa bebas. Seterusnya ialah ayat majmuk. Ayat majmuk adalah ayat besar yang terdiri daripada dua ayat kecil atau dua kecil atau lebih. Ayat selapis atau ayat tunggal boleh digabungkan dengan ayat selapis yang lain bagi membentuk satu ayat yang lain. Ayat majmuk mengandungi lebih daripada satu klausa atau lebih daripada satu subjek atau predikat. Boleh digunakan dengan atau tanpa kata penghubung serta boleh menggunakan tanda koma sebagai pemisah. Sebagai contoh, ibu dan ayah ke pasar. Ibu, ayah dan adik ke pasar. Seterusnya ialah ayat penyata. Ayat penyata adalah ayat yang diucapkan bertujuan untuk mengemukakan maklumat atau keterangan mengenai sesuatu perkara. Ianya diujarkan bagi melaporkan, menyatakan serta memberi keterangan mengenai sesuatu. Ayat penyata turut dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata boleh hadir dalam bentuk tunggal atau majmuk, ragam aktif atau pasif serta dalam susunan biasa atau songsang. Contohnya, rambutan itu sangat manis. Sangat manis rambutan itu. Seterusnya ialah ayat tanya. Ayat tanya berfungsi sebagai ayat bagi mengemukakan sesuatu pertanyaan. Ayat tanya dilambangkan dengan tanda soal pada akhir ayat. Jenis ayat tanya ialah ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya dengan kata tanya. Seterusnya ialah ayat tanya tertutup dan ayat tanya terbuka. Ayat tanya tertutup memerlukan jawapan ya atau tidak bagi pernyataan yang ditanya. Ayat tanya terbuka pula perlu dijawab dengan jawapan selain ya atau tidak atau mungkin memerlukan penjelasan bagi menjawab persoalan. Seterusnya ialah ayat aktif. Ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Mempunyai kata kerja atau frasa kerja aktif sebagai unsur utama predikat. Ayat aktif tidak menggunakan kata kerja pasif. Struktur ayat aktif berdasarkan urutan pelaku, perbuatan, objek atau pelengkap atau tanpa pelengkap. Ayat aktif boleh dibahagikan kepada dua iaitu ayat aktif transitif yang diikuti oleh objek dan ayat aktif tak transitif berpelengkap atau tidak berpelengkap. Ayat pasif. Ayat pasif mengandungi kata kerja pasif dan subjeknya menderita. Mengandungi kata kerja atau frasa kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Objek yang menjadi predikat dalam ayat aktif akan menjadi subjek dalam ayat pasif. Tamsilnya, bola ditendang oleh adik. Kata sendi oleh boleh diletakkan atau digugurkan. Kita sudah sampai ke linguistik terapan. Linguistik terapan adalah merupakan cabang yang memanfaatkan pelbagai teori, metod dan temuan linguistik dalam memecahkan permasalahan dalam berbahasa. Menurut Krida Laksana, linguistik terapan dapat diaplikasikan untuk aneka keperluan praktis. Bukan bidang ilmu bersifat teori, tapi menerangkan teori bersifat praktis. Sejarah linguistik. Pada tahun 1948, sebuah jurnal telah diwujudkan di Michigan University yang disebut Pembelajaran Bahasa. Jurnal tersebut merupakan jurnal yang pertama membawa istilah linguistik terapan pada awal perkembangannya. Terdapat beberapa buah lembaga khusus sama ada lembaga akademik maupun lembaga sosial yang telah giat mendeklarasikan linguistik terapan. Lembaga yang terlibat ialah University Edinburgh School of Applied Linguistics,
Pusat Linguistik Terapan di Washington dan Asosiasi Linguistik Terapan Inggeris. Di Eropah, linguistik terapan telah dipopularkan oleh Franz dan Robert Lado melalui English Language Institute. Institut ini telah menerbitkan majalah Language Learning yang menyiarkan karya dalam bidang linguistik terapan. Pada 1968, satu kongres ahli linguistik terapan telah diadakan. Kongres tersebut telah membahaskan teks sastra, leksikografi, linguistik konstruktif dan sosiolinguistik. Seterusnya ialah objek dan ruang lingkup. Objek bagi linguistik terapan ialah bahasa. Bahasa manusia merupakan sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Ruang lingkup pula dalam cabang linguistik terapan ini terdapat beberapa bidang di bawahnya seperti pengajaran bahasa, sosiolinguistik, psikolinguistik, penterjemahan perancangan bahasa. Seterusnya ialah pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa ialah bidang yang mencakupi metod-metod pengajaran bahasa, ucapan bunyi-bunyi dengan pelajaran bahasa, strategi modal dan cara-cara. Sosiolinguistik pula berkaitan dengan bidang yang berkaitan dengan bahasa dan masyarakat, memberi tumpuan kepada bahasa dan masyarakat, bermatlamat menunjukkan hubungan yang sistematik antara struktur dan bahasa. Psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara bahasa dengan perilaku serta akal budi manusia. Penterjemahan iaitu bidang ini mencakupi metod dan teknik pengalihan amanat dari suatu bahasa ke satu bahasa yang lain. Penterjemahan memerlukan pengetahuan yang luas dalam bidang bahasa atau teori-teori yang berkaitan untuk dipraktikkan. Seterusnya ialah perancangan bahasa. Perancangan bahasa mencakupi usaha yang dijalankan untuk memupuk bahasa ke arah yang lebih maju. Perancangan bahasa dijalankan secara sistematik. Perancangan bahasa dijalankan dalam 3 peringkat utama iaitu penentuan bahasa, pelaksanaan rancangan dan penilaian. Seterusnya ialah hubungan linguistik dengan guru bahasa. Seorang guru bahasa ditugaskan untuk mengajar bahasa-bahasa tertentu. Melalui pengajaran bahasa tertentu, guru bahasa seharusnya mempunyai pokok persoalan atau isi utama untuk mengajar dan ia merupakan linguistik terapan. Seorang guru bahasa juga mestilah menguasai pelbagai teori linguistik. Ahli bahasa pula ditugaskan untuk meneliti bahasa, menganalisisnya, membuat kesimpulan dan melapor hasil penelitian itu. Seterusnya ialah keprofesionalan guru. Profesion ini terbahagi kepada beberapa aspek iaitu wawasan, terampil menerap teori linguistik, terampil menghubungkan teori linguistik dengan linguistik dan disiplin ilmu yang lain, dan berani mengambil keputusan yang bermakna atas dasar linguistik dan realiti keilmuan. Wawasan ditingkatkan melalui pembatasan tujuan pengajaran, penentuan pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan, penilaian yang digunakan, pemilihan, penyesuaian dan penggunaan bahan pengajaran. Seterusnya ialah kaedah pengajaran bahasa. Kaedah yang pertama adalah kaedah langsung. Kaedah langsung mengutamakan prinsip mengajar menggunakan psikologi. Kosakata digunakan adalah kosakata yang biasa, tata bahasa yang diajar dengan memperhatikan sesuatu dan diajar secara lisan. Kaedah langsung menggunakan bunyi alamiah atau natural dalam percakapan sehari-hari serta pengajaran menggunakan bantuan alat visual. Kaedah kedua ialah kaedah alamiah. Kaedah alamiah digunakan untuk mengajar kata baharu berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar. Digunakan dalam pengajaran langsung kepada benda ataupun gambar. Kesalahan bahasa akan diberitahu dan dimaklumkan segera oleh pengajar atau guru bahasa. Tiada penterjemahan dilakukan. Seterusnya ialah kaedah psikologi. Psikologi merupakan kajian tentang proses mental dan pemikiran terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia. Menggunakan benda, diagram dan gambar sebagai alat bantuan mengajar bagi mewujudkan bayangan kata yang diajar. Pelajaran diajarkan mengikut bab dan subbab. Dialek merupakan perkara yang dihindari. Seterusnya ialah kaedah membaca.
Kaedah membaca adalah proses menyebut dan melafazkan sesuatu perkataan atau ayat. Tujuan atau motif utama kaedah membaca ialah pelajar dapat memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam membaca. Didahului dengan daftar kata yang diajari melalui wacana dan terjemahan. Seterusnya ialah kaedah eklektik. Kaedah eklektik adalah kaedah gabungan antara kaedah langsung dengan kaedah terjemahan. Aktiviti berbahasa akan dijalankan, contohnya latihan terjemahan dan pelajaran tata bahasa secara didaktif. Alat peraga turut digunakan. Kesimpulan. Kesimpulannya, dalam kajian ini, pengkaji telah menerangkan dengan jelas berkenaan sintaksis yang merangkumi dasar sintaksis, satuan sintaksis dan jenis ayat. Pengkaji juga telah menerangkan berkenaan tajuk linguistik terapan yang merangkumi bidang-bidang seperti medikolinguistik, metalinguistik, sosiolinguistik terapan, leksikostetik dan sebagainya. Sekian, terima kasih.